Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan bermula erti mustahil itu barang yang tiada terupa pada akal adanya, dengan makna tiada dibenar oleh akal akan adanya. Maka mustahil itu dua bahagi. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, oleh ihsan dia semata masih ada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Masa yang sama diberi pula kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita boleh membenarkan hati sanubari kita. Allah yang jadikan kita, yang takbir sekalian alam ni dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan minat yang berterusan untuk berada dalam majlis ilmu, tempat yang mulia, majlis yang mulia, untuk belajar berkenaan benda yang mulia. Alhamdulillah, insya-Allah. Insya-Allah kita nak sambung ni satu lagi perbincangan hukum akal. Dan dia nak sebut pembahagian dia setelah kita selesaikan bicara bab wajib dan sedikit penjelasan mengenai akal apa dia. Nak masuk pula bicara mengenai mustahil. Kata dia wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Bermula erti mustahil itu. Dan mustahil ni adalah mustahil akli, bukan mustahil adi. Ta'rif mustahil akli ni dengan mana dia tak tergambar boleh akan tiada tergambar pada akal yang waras akan adanya, itu mustahil. Dan perkara itu tidak akan bertukar hukum, bertukar ketetapan sampai bila-bila. Itu hukum akal. Kalau mustahil adat, dialah ketetapan yang berulang-ulang. Kita dapat satu keputusan, tetapi ada kebarangkalian untuk berlaku di sebalik. Yang tu mustahil adi, mustahil adat. Pastikan boleh kenal betul-betul, pasal dia bab besar. Dalam bab akidah ni, gagal memahamkan beza antara akal, hukum akal dan hukum adat tu, dibawa kecederaan besar dalam bab akidah. Jadi kalau tengok terjemahan dia, kata dia bermula erti mustahil itu. Jadi mustahil ni mustahil akli, barang yang tiada terupa pada akal adanya. Masuk barang ni perkara-perkara lah, kita dah sebut beberapa kali dah tu. Barang-barang ni memang terjemahan kita lama digunakan bahasa barang. Perkara-perkara yang tiada terupa pada akal adanya. Nak kata ada tu akal tak boleh terima sama sekali. Allah ada anak. Ish.
Dengar pun galak. Allah ada isteri. Ish. Allah makan minum. Ish. Subhanallah. Allah duduk di arash. Ish. Cuma ada orang sewil, dia boleh terima pahaman-pahaman yang sesat tu. Dia boleh kata Allah duduk arash, Allah duduk bersila, Allah duduk turun naik. Subhanallah, subhanallah. Kita dengar pun kembang tengkok kan. Allah ada mata, Allah ada tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mujulah Allah Ta'ala beri yang kita ni akal yang waras, boleh menidakkan apa yang sepatutnya ditidakkan pada akal. Dan sebenarnya apa yang ditidakkan pada akal tu adalah memang keputusan yang telah dirumuskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Walaupun puak sesat yang duk kata Allah ada muka, ada tangan, Allah duk di arash, Allah duk turun naik langit dunia untuk pergi balik ke arash. Subhanallah. Pahaman-pahaman sesat ni adalah memang bertentangan dengan rumusan yang telah dibuat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka tu walaupun berdalil dengan Quran, hadis, tapi tak amanah, dia khianat dalam menceritakan apa sebenarnya daripada Al-Quran dan hadis. Dia tak tengok keseluruhan Quran dan hadis, dia hanya tengok sebahagian, mana setuju dengan tengkok dia, dengan tekak dia, dengan kepala otak dia, bahasa kasar gitu lah, dia pakai. Mana yang sepatutnya dipakai, dia tak pakai. Dan dia tak selesaikan apa-apa kontradaksi, bab nasih, mansuh, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, lagi muhkam, mutasyabihat. Yang semua ayat Quran tu antara kayu ukur dia akal. Selain daripada itu, ada saya sebut sekali lalu yang para ulama kita membahas apa dia, antara alat nak memahamkan ni adalah lughah. Satu kena mengaji ilmu alat untuk memaham Quran. Ilmu alat tu adalah ilmu lughah, nahwu, saraf, istiqaq, balaghah. Tu berdasar besar tu, dan kena belajar ilmu akal untuk boleh menimbang apa yang walaupun ada kaedah dari sudut lughah, tapi kalau dia bertentangan dengan akal, kita kena abaikan lughah itu, pasal takkan kita nak bodohkan akal kita menerima benda yang mustahil dengan kaedah yang ada dalam lughah dan mengabaikan perkara yang sabit dengan akal. Saya sebut kaedah umum tu. Contoh misalnya, kalau kaedah lughah, isim nakirah kalau ulang nakirah sekali lagi, isim nakirah yang pertama, yang kedua adalah lain daripada pertama. Isim nakirah kalau diulang kali kedua dengan nakirah juga, nakirah yang kedua itu adalah lain daripada nakirah yang pertama. Contoh ambil mudah yang ni memang ulama bahas banyak. Kalau kita biasa mengaji tak pelik benda ni, memang dengar selalu. Tak mana Quran sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada pengulangan ayat tu. Dia bukan sebarang ulangan tu, kerana dia ada prinsip memahamkan dengan kaedah lughah. Isim nakirah ulang selepas isim nakirah. Isim nakirah yang kedua bukan isim nakirah yang pertama. Tapi kalau isim makrifah, lepas tu datang pula isim makrifah, memang makrifah ni adalah makrifah yang pertama. Begitu juga kalau sebut dengan satu isim nakirah, lepas tu datang dengan satu isim makrifah. Isim makrifah ni adalah ain isim nakirah yang pertama. Orang tak bisa belajar dengar je lah kan. Tergeliat urat sikit dengar. Orang faham tak? Ada orang faham, ada orang boleh angguk. Orang faham? Pelan-pelan lah kan. Tapi biasa kan dengar. Nakirah, makrifah, ain pertama, yang kedua. Baik, contoh macam mana? Ayat Quran tu tak kerti kan? Tak tengok. Fa inna ma'al usri yusran.
Ada perkataan usri dan yusran. Yusran tu nakirah, pasal ada tanwin. Usri tu makrifah, pasal apa makrifah? Pasal ada alif lam. Ada pelajaran isim makrifah saya sebut lagi panjang nak saya sebut gitu padan lah. Siapa yang belajar memang boleh faham saya sebut apa. Tak boleh dengar je. Tujuan saya nak cerita ada kaedah lughah. Yang ni yang kaedah lughah yang memang kita pakai, dan inilah antara mukjizat yang boleh dipaham daripada Al-Quran, dan dia sebahagian daripada apa yang sepatutnya faham daripada Al-Quran, dan dia ialah motivator untuk kita. Jika berlaku apa-apa kesusahan, kita takkan berkeluh kesah kerana ada kaedah ni. Sekali lagi saya sebut daripada isim nakirah, kalau diulang kali kedua, isim nakirah ni lain daripada nakirah yang pertama. Tapi kalau isim makrifah diulangkan kali kedua dengan makrifah juga, maka makrifah yang kedua adalah makrifah yang pertama. Jadi kalau fa inna ma'al usri makrifah, fa inna ma'al usri yusran, terjemah dia sesungguhnya beserta dengan kesusahan, yusran ada kesenangan. Ulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sama ya ayat tu kan, ma'al usri yusran, beserta dengan kesusahan akan ada satu lagi kesenangan. Yusran senang. Jadi faham apa tu? Satu kesusahan akan diapit oleh dua kesenangan. Pasal apa? Usri makrifah. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasal datang usra tu susah satu, tapi yusran nakirah ni lain daripada yusran yang pertama, lain. Jadi nak cerita apa? Susah satu tapi senang dua. Disebut oleh ulama dengan kaedah saya sebut ni, ayat tu bermaksud inna ma'al usri yusraini, maksud dia sesungguhnya bersama dengan satu kesusahan ada yusraini, ada dua kesenangan. Soal, ambil mana yusraini? Kan tasniyah kan? Yusrun, yusrani, yusruna, yusratun, yusratani, yusratun. Belajar tasrif lah sikit. Pasal macam mana boleh faham yusraini? Pasal nakirah yang diulang yang kedua adalah lain daripada nakirah yang pertama. Memahamkan ayat Quran ni dengan fahaman kaedah lughah punya tu cantik, bagus. Contoh faham ni macam mana? Kita demam sekali. Sebelum demam sihat, lepas demam sihat. Jadi apa masalah? Lepas demam sihat balik. Sakit, luka jatuh motor, sebelum jatuh motor ya ye jatuh motor berbalut sana berbalut sini, lepas tu elok balik kan, ya ye pula. Sorry contoh memang gitu kan. Dalam kehidupan ni tak ada manusia yang sentiasa susah je, mana ada. Tapi kebanyakannya sebut senang aja, susah. Jadi apa maksud dia? Satu susah ada dua kesenangan. Sebelum susah pun senang, selepas susah pun senang. Okey. Jadi senang ni sepatutnya tak apa bahasanya tadi orang panggil apa? Tension. Apa lagi bahasa dia? Stres. Tak stres lah kan. Pandai kat bahasa komputer. Tak stres lah. Ni susah. Susah. Tak ada apa, senang je. Pasal apa? Sebelum susah ada satu senang, lepas susah ada senang pula. Cuma susah tu apa nak buat? Sabar. Mengaji, tak pernah mengaji. Sebelum mengaji, relax bukan ada pelajaran apa nak terima. Mufrad, tasniah, jamak, bukan gaduh belajar. Habis-habis belajar pening kepala. Lepas belajar, faham, senang pula. Pasal apa? Semua reti. Betul tak? Inna ma'al usri yusran. Apa maksud dia? Inna ma'al usri yusraini. Okey.
Itu kaedah lughah. Kaedah lughah tu dalam bab ayat tu boleh pakai. Tapi dalam bab lain, khas saya nak sebut ni, yang ni bab ketuhanan tak boleh pakai. Pakai sesat. Gila babi punya sesat. Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Ada di Quran tu. Surah mana? Cari, scan. Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Idzal la zahabatil ardu. Ya ke? Lajak-lajak mulut je baca. Sambung. Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Scan bayar sikit tak? Scanner tak function ni, lama tak hidup api ni. Apa nak sebut? Okey, nanti tengok surah ni. Pasal kena tengok tu kan, tang mana tu. Saya memang jenis bukan hafal surah dan ayat. Jadi orang-orang yang memang ahli dia kena hafal lah ayat dan surah kan. Kalau tak hafal pun kurang-kurang bagi tahulah surah apa, muka surat apa, dua di atas, di bawah, di kiri, kanan. Okey, mana kaedah lughahnya? Wa huwa, Allah Taala ni, huwa tu kembali pada Allah Taala. Wa huwa allazi fis samai ilahun. Allah Taala ni dia ialah fis samai ilahun. Apa maksudnya? Di langit dia Tuhan. Wa fil ardi ilah, dan di bumi pun dia Tuhan. Tak mana nakirah? Ilah. Jadi faham nakirah tu apa faham? Fis sama ilahun wa fil ardi ilahun akhar, ilahun sanin. Bertentangan nak dengan ayat Quran, kul huwallahu ahad, inna ilahakum lawahid. Belaga tak? Untuk nak buat macam mana? Ayat Quran weh. Ayat Quran. Abai kan. Ayat Quran tu dari sudut kaedah lughawi dia, macam apa? Bertentangan dengan kaedah akli. Kaedah akli tak menerima dua Tuhan, dan memang nas pun tak sabit kata dua Tuhan kan. Besar tu saya nak tunjukkan kaedah akli kan. Kalau ikut nasibah akal bodoh-bodoh, ayat Quran takkan kita nak abaikan, mestilah betul. Allah Ta'ala takkan cerita benda yang salah. Tuku akal ke? Nanti Ustaz ada bab-bab yang kena mengaji bagi panjang sikit, bagi habis sikit. Jadi asal nak sebut tahu mana? Kalau faham ayat Quran dengan kaedah lughawiyah tu, apa dia? Di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan. Jadi betul lah fahaman Hindu. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa nak buat? Abaikan kaedah lughah tu dan mestilah takwil dengan dia. Palingkan dia daripada makna yang asal kepada makna yang selayaknya, supaya jangan dipaham ada dua Tuhan. Nak sebut tu panjang, tapi saya nak sebut kaedah. Yang bila ada kaedah lughawiyah, ada kaedah akliyah. Kaedah akliyah hendaklah didahulukan daripada kaedah lughawiyah. Khasnya kaedah akliyah yang membawa pada mustahilnya, yang kita nak bicara bab mustahil ni, akal yang waras tak akan boleh menerima adanya perkara tersebut. Akal yang waras tak akan boleh terima adanya dua Tuhan, satu di langit, satu di bumi. Can you understand it? Boleh? Faham? Satu kalau macam Wahabi duk cerita, nak balik ke Wahabi ni siapa? Pasal dia orang sesat. Sesat gila punya. Dia kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, atau seumpama itulah. Dia berdalil kata Allah duduk di arasy. Ada ayat sebut arasy, ada ayat sebut wa huwal ladzi fis sama ilahun. Lagi amintum man fis sama, dan tu sebut sama kan. Soal atas dia punya akidah kata Allah di arasy tu, nak buang mana ayat Quran yang kata fis sama? Boleh buang ke ayat Quran? Tak boleh. Tu mesti nak kena selesaikan dia. Untuk nak selesaikan dia ke apa? Gunakan kaedah akliyah. Gunakan kaedah akliyah. Jadi kaedah akliyah ada ayat Quran sebut pula bukan saja fi sama, dia sebut macam mana? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu. Tu. Bersama dengan kamu ada, bersama dengan kami ada. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada sebut ma'i.
Tu perkataan Nabi Musa tu. Jadi nak kata apa? Nak buang mana Quran yang lain ni kalau hanya pakai Ar-Rahman ala arsy istawa. Untuk nak buat macam mana? Semestinya ayat-ayat Quran yang sebut innallaha ma'ana wa huwa allazi fis sama' ilahun Ar-Rahman ala arsy istawa amintum man fis sama' wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mesti bukan makna zahir yang dipakai. Dia mesti ada makna yang sepatutnya dipakai. Selesaikan dia dengan qawaid aqliyah. Kaedah aqliyah macam mana? Setidak-tidaknya macam mana? Tafwid, serah pada Allah Ta'ala. Apa dia? Dia ada makna. Tanzihkan daripada sifat kekurangan. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Sekurang-kurang macam tu. Dah tak tahu, takkan nak buat pandai. Jadi betul macam mana? Rujuk pada ulama' yang pakar, yang ulama' ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak selesaikan dia? Jangan rujuk pada Syekh Wahabi tu. Syekh Wahabi ni melingkup. Macam mana isu vaksin hampir rujuk pada Syekh KKM. Melingkup. Pergi pasal gitu. Bab-bab vaksin ni hampir rujuk dekat Syekh apa? Mufti-mufti yang sealiran dengan KKM. Padahal ramai lagi tutup guru yang para ulama kita. Doktor pakar selain pada KKM punya ramai. Ada yang swasta, yang Islam ada, yang kapior pun ada. Kalau hanya dirujukkan pada KKM tu pun, yang dalam KKM pun ramai yang tak setuju. Tapi pasal dah duduk di bawah periuk nasi dia, macam mana? Kau lawan kami, periuk nasi kau tak berasap. Boleh faham? Saya cakap apa? Saja ke sana sikit pasal rujuk pada orang yang betul. Rujuk pada yang betul. Kalau rujuk pada tempat yang betul, tambah pula kita pun tak kuat. Dalam rujuk tempat tak betul, kita pun tak betul. Bagilah. Merelakan badan kita untuk disuntik sesuatu yang tak dikenal pasti suci ataupun najis dia. Jangan main. Air pun kita berkira nak minum. Takkan dengan semata-mata jaminan macam tu. Tambah pula dia bukan jamin pun. Pasal apa? Ada surat dia yang disuruh kita tanda tangan. Dia kata apa-apa ada kesan sampingan bla 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 bla, adalah di atas risiko sendiri. Lebih kurang macam itulah perkataan dia kan. Ada 3-4 perkara dia tulis tu. Dia suruh kita tanda tangan dulu. Maksudnya kalau kau mampus pun macam ni, kasar bahasa tu macam ni, kau tanggung sendirilah. Siapa? Kami suruh kau suntik. Memang kami buru sampai lubang cacing, tapi nak suntik engkau kena sign. Lah, apa punya kepala otak macam ni? Mana orang waras akan terima kenyataan ni? Pelik, sepelek-peleknya. Macam tu lah bahasa mudah. Memang pelik sepelek-peleknya. Macam tu lah macam Wahabi tu, pelik sepelek-pelek. Kalau tak ada arah Allah duduk di mana? Dah dia kelepar tak boleh jawab. Okey, sikit je dah. Saya nak cerita apa? Mustahil. Ada bab mustahil. Asal nak cerita, tak mungkin Allah Ta'ala duduk di arah. Pasal apa? Kena selesaikan dengan kaedah lughawiyah dia, dengan kaedah akliyah dia. Bahkan Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa tu makna apa? Begitu banyak makna yang dia orang duduk pakai, duduk berada. Bengap sungguh. Sedangkan memaknakan dengan makna tersebut berlaku kontradiksi, berlaku percanggahan dengan ayat-ayat Quran yang lain. Gedik-gedik pergi ambil dengan makna duduk, dengan makna berada, dengan makna bersila atas aras tu. Pasal apa? Boleh faham saya sebut apa? Jadi kaedah asal, kalau ada jumpa ayat Quran gitu, hadis gitu, apa kaedah dia? Istilahnya apa? Pause kejap. Dia mesti ada makna. Serahkan makna pada Allah Ta'ala. Makna zahir itu bukan maksud. Lepas tu apa makna dia? Wallahu a'lam. Selamat. Yang inilah dipanggil akidah salaf. Akidah salaf sekarang ni telah banyak dimanipulasikan. Jaga sikit. Konon ada salaf sahabat lah, salaf tabi'in, salaf tabi'in lah. Tapi itu Allah Ta'ala, kepala otak kan. Bopi bahasa kepala otak tu. Jadi nak sebut apa? Mustahil ni barang yang tiada terupa pada akal adanya.
Akal pun kita sebutnya kali lah. Sebut akal, dia takkan akal biasa, takkan akal lembu. Lembu tak ada akal. Kita dah bicara dah akal lah apa dia. Akal pun orang gila tak ada akal. Orang ikut nafsu tak ada akal. Pasal apa? Dia tak ada kecerahan mental. Dia tak boleh suluh dengan tepat apa yang dengan dia lihat untuk dia nak mikir apa sekeliling dia, untuk dia nak menilai sesuatu. Nak menilai sesuatu. Apatah lagi kita bicara bab akidah ni, oh, tak mana? Tak akal ni. Akal yang waras ni. Akal waras, ambil yang formulasi yang ulama dah bagi apa dia? Kita makhluk, semua makhluk tak akan sunyi dan tak akan boleh lari daripada berhajat kepada Allah yang pencipta makhluk. Oh, tu mesti clear punya. Itulah bab akidah yang dan kita nak pupuk, nak semai, nak tanam, nak apa lagi nak tanam apa lagi, simen, konkrit yang betul-betul tak akan berubah dah akidah ni. Apa jua yang berlaku tak akan berganjak dah pegangan kita bahawasanya makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Makhluk semua pasti berhajat hanya satu aja, Allah. Allah saja boleh tunai hajat, makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Kalau nampak makhluk tunai hajat, yang tu adalah hanya berdasarkan proses sabab. Itu sunnatullah. Nampak lalu kot makhluk ni hanya laluan. Itu sepe-sepe tu mesti ingat, mesti faham betul tu. Baik. Barang yang tiada terupa pada akal adanya. Baik, apa makna dia? Dengan makna tiada dibenarkan oleh akal akan adanya. Akal nak menerima kata adanya perkara tu tak boleh sama sekali. Bukan masalah tak gamak apa, memang tak boleh. Yang inilah nama hukum akli. Wajib akli, mustahil akli. Kalau kata wajib, dia mesti tak akan menerima tiada dan dia tak akan berlaku sebalik. Kalau mustahil akli, dia tak akan menerima ada dan tidak akan menerima di sebalik. Yang tu kena faham elok-elok. Buat misal satu lagi yang kata dia tak akan terima sampai bila-bila bertukar keadaan tu. Allah, kita kat dunia boleh lihat Allah? Tak boleh. Bila boleh lihat Allah? Di akhirat esok ahli syurga je boleh lihat Allah. Ahli tak masuk, orang tak masuk syurga tak boleh lihat Allah Ta'ala. Bila lihat Allah Ta'ala ni, adakah kita lihat, oh Allah macam ni rupanya? Wow, aku tahu sekarang. Macam mana? Siapa doa akidah macam tu sesat. Sesat gila je, memang tak masuk syurga orang macam tu. Pasal apa? Tak betul akidah dia. Pasal apa? Dia duk faham Allah ni, tengok je kena Allah macam tu. Itu bukan kena, itu bodoh. Padahal kita belajar dalam prinsip bab ketuhanan ni al-ajzu anin idraki idrakun. Memang akal dia tak akan boleh nak memikir zat Tuhan. Mana boleh? Pasal zat Tuhan mukhalafah alil hawadis. Baik, nak sebut tentang prinsip macam mana? Taklah kita hanya itikad Allah Ta'ala mukhalafah ni semasa hidup kat dunia, pasal kita tak boleh tengok lagi. Esok dah tengok, pecah dah terbelang. Pasal apa? Pasal dah tengok dah Allah Ta'ala. Maka tahu dah lah Allah Ta'ala macam ni. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah Ta'ala ni bukan macam tengok awet ke purdah tau. Awet ke purdah, boleh faham? Agak-agak saya nak cerita apa? Awet ke purdah, tahu awet ke purdah? Tak tahu. Selalu tak pernah tengok muka dia. Awet ke purdah ni. Saya tengok kita jatuh hati kat dia, tengok dia ni bagus ni. Lepas tu satu hari kita tengoklah muka dia macam mana. Aku kenal lah dia. Tengok orang Ta'ala bukan macam tu. Siapa faham macam tu sesat barat dia. Subhanallah, Subhanallah. Allah mustahil ada bermasalah dengan hawadis sampai bila-bila. Takkan ada apa-apa sifat makhluk sabit kat Allah Ta'ala. Satu pelik, macam mana orang boleh faham Allah ada muka yang layak, akhirat esok dia tengok muka ni pelik sikit, macam mana? Hebat kan, kata inilah muka Allah. Tengok tangan besar gedabak tu, you know.
hak ni, inilah tangan Allah. Pasal apa? Inilah tangan yang layaknya dengan Tuhan. Mampus kau. Pasal apa? Dan memang akan ada ujian macam tu di mahsyar esok. Kita belajar hadis-hadis yang menceritakan masalah babak di akhirat esok. Memang Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat di mahsyar esok. Orang duk berkumpul ramai-ramai tu, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat. Ada saya ngaji, ada guru sebut, yang dia perintahkan tu iblis kan? Buat apa? Menyerupakan diri dia. Pasal iblis boleh menyerupa, malaikat boleh menyerupa. Ada beza tu. Saya pun tak semak satu-satu dalam hadis sebut macam mana. Atas kata dia malaikat, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat ni menyerupakan diri dia dengan satu rupa yang sangat hebat. Pendek katanya, siapa tengok akan terpegun. Bila dia tunjukkan diri dia, dia kata, Ana Allah, Ana Rabbukum. Akulah Allah, akulah Tuhan kamu. Macam mana? Puak kafir, lepas tu Wahabi, sujud, menggelepar sujud. Maksud apa? Tengok mata, tengok muka, tengok tangan kanan, tengok ada betih, macam mana? Menggelepar sujud, debu sujud. Siapa? Anta Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebut subhana rabbiyal a'la. Tapi akidah sesat. Tak ada terima. Nabi-nabi dan Rasul macam mana? Subhanallah, lasta rabbana. Kau bukan Tuhan kami. Macam mana kita boleh faham macam tu bukan Allah Ta'ala? Mesti tak ada lain prinsip dia. Apa? Mukhalafah lil hawadis. Pasal mumasalah hawadis dan kena faham hawadis tu apa? Yang tu nanti panjang umur kita jumpa. Nak sebut tentang mana? Tentang prinsip mustahil. Allah Ta'ala tak ada misil-misil dia dengan kita. Kalau sebut dia ada mata, kita ada mata, mata Allah, mata kita. Tu misil lah namanya. Allah ada muka, kita ada muka, muka Allah, muka kita. Tu misil lah tu. Muka kita, muka beruk. Muka kita tu muka lah nama dia. Allah muka. Kalau faham muka, maksudnya ada misil. Maksudnya ada juzuk, ada anggota. Walaupun dia kata kami tak itikad pun yang tu adalah juzuk dan anggota. Bengap apa benda kau? Okey, jaga sikit lah. Saya suka menggunakan bahasa-bahasa kasar itu supaya alert sikit. Jangan duk itikad yang salah tu. Satu saya guna bengap. Maksud apa? Maksudnya orang pahaman macam puak Cik B tu, orang tu memang gila. Cik B ni dia layak macam binatang hidung besar lah. Cik B kan B kan bunyi dia. Dia bukan B, dia dua kali dia ada. Saya sebut lagi, orang marahnya hantar dia marah. Itulah padan lah Cik B tu. Akidah kotor, najis, mughaladzah lah tu dalam bab akidah. Baik. Itu mustahil. Jadi ta'rif mustahil tu mesti dipegang erat, ambil faham betul-betul. Yang bila mustahil ni saya sebut sekali lalu tadi, kalau ada ayat Quran, nak faham dia mesti ada kaedah lughawiyah, mesti ada qawaid aqliyah. Saya dah bagi misal tadi, kalau ada ayat-ayat Quran yang betul ke makna macam ni, dia mesti diselesaikan. Apatah lagi yang perlu diselesaikan tu, ayat Quran tu sekali lalu dia akan mewahamkan ada keserupaan makhluk di arasy, di atas langit bersama kita, bersama betul bersama. Allah Ta'ala ni bersama kamu, ma'akum, ada ma'iyah Allah Ta'ala. Kalau bersama tu dengan mana? Bersama jirim dan jisim, dengan mana occupied space. Subhanallah. Sedangkan bersama ni macam mana? Sama ada masuk dalam atau bersama tu duduk tepi, duduk depan, duduk belakang, itulah bersama. Kan kita majlis ni bersama, betul? Ada online pun bersama. Jadi bersama tu maksud macam mana? Mesti ada makna yang betul, tapi jangan faham bersama macam mana Wahabi faham alal arsh, istawa alal arsh, duduk di atas. Jangan faham macam tu. Satu kaedah prinsip dia, macam mana ulama-ulama kita, guru kita ajar prinsip senang je. Mana-mana ayat mutasyabihat ni prinsip nak serah makna dia macam mana? Yasin. Mesti ada makna. Takkan Yasin huruf ya dan huruf sin. Sedangkan Yasin huruf ya dan huruf sin lah.
Sepatutnya kalau nisbah baca bukan Yasin. Apa? Agak-agak saya nak sebut. Yasin kita memang dah baca betul. Kalau bacaan salah macam mana? Oh, tak faham. Tak tahu. Yasa. Baca dengan baris lah. Kenapa baca huruf? Boleh, faham. Kaf ha ya ain sad. Patutnya macam mana? Kaha. Kaf kaha ya aso. Pasal baris. Dah, tak aja macam tu. Tak aja macam tu. Jadi nak cerita dia huruf. Bila huruf? Huruf lah. Huruf bukan ada makna, tapi mesti ada makna lah. Apa makna dia? Bodoh buat cara bodoh. Takkan Al-Quran turun tak ada makna? Betul, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Mesti ada makna. Bukan makna dia Yasin hanya huruf Ya dan Sin. Bukan Toha hanya huruf To dengan Ha. Apa semua tu? Nun. Bukan huruf Nun. Bukan. Qaf. Bukan huruf Qaf. Bukan. Memang huruf tu huruf Qaf. Tapi maksud dia bukan huruf Qaf. Dia mesti ada makna dia. Apa makna dia? Bukan huruf. Ada makna? Ada. Apa makna dia? Kaedah salaf. Wallahu a'lam. Inilah kaedah salaf. Jumpa nanti. Yang saya kata, kaedah salaf ni telah dimanipulasikan oleh puak Wahabi. Dia mendakwa pahaman mentah-mentah ayat Quran ni adalah pahaman salaf, tak takwil. Pakai macam mana zahir ayat. Yang tu bukan salaf, yang tu dia panggil pahaman sesat zahiriyah. Pahaman sesat dia panggil puak zahiriyah. Apa puak zahiriyah ni? Dia hanya faham Al-Quran hadis berdasarkan makna zahir yang tertera pada lafaz Al-Quran, yang lafaz word yang literally, yang word by word translation tu dia pegang dengan makna macam tu. Inilah pahaman zahiriyah. Jelas kita boleh tengok pahaman Wahabi ni bila dia cerita ayat Quran, bahama ada ayat mutasyabihat, bahkan ayat hukum hakam lain pun kalau disebut ayat Quran dia akan terlajak kepada pahaman zahiriyah ni. Jadi saya nak sebut tu tentang Wahabi. Ada satu contoh ayat zahiriyah ni, pahaman zahiriyah. Pasal puak Wahabi ni antara yang memang dia orang suka hurai sangat babi. Pelik tu. Satu saya panggil kalau mufti dia mufti babi. Oh, pasal dia bersuka hurai sangat bab babi. Babi kita menentang mughalazah. Menentang mughalazah ni air mani dia pun najis. Bulu dia pun najis. Air liur dia pun najis. Kalau kena basuh lah. Bukan basuh biasa 7 kali, salah satu daripadanya air tanah. Okey, siap. Main puak Wahabi bengap ni, yang puak zahiriyah ni, dia kata apa? Dengar elok. Ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanya saja Allah Ta'ala haram ke atas kamu maitata, bangkai, waddama, darah, lagi walahmal khinzir. Ayat Quran sebut apa? Daging babi. Jadi yang haram apa? Daging babi. Itu pun haram makan aja. Kulit dia, tulang dia boleh dipakai. Pasal Allah Ta'ala hanya sebut apa yang haram? Daging babi. Bengap tak bengap Wahabi. Dia buka tengok mufti-mufti Wahabi yang saya selalu sebut pasir pendengung tu. Dia tu lah huraian dia. Dia gunakan alasan dia nak bagi hurai tu, ada pendapat ulama, Ulama mana yang dia ambil sudah. Dan semestinya bukan ulama jumhur ulama, dia ambil pendapat-pendapat terpencil. Entah bukan ulama pun, dia saja menisbahkan yang tu ulama. Bahkan pahaman sesat dia tu, dia kata yang tu adalah pahaman ulama. Jadi dia kata kalau tuan-tuan beli kasut itu ada kulit babi, macam mana? Kalau tuan-tuan tak mau pakai, biar hantar kat rumah saya pakai. Pasal apa? Ada ulama kata yang haram daripada babi ini hanya daging, tu pun haram makannya. Kalau kulit, kalau disamak tak apa. Ya Allah, bengapnya. Itu kata kepala otak dia tak ada akal, tak ada nur. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata apa? Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala haramkan tu bangkai, darah, fokus kita pada daging babi tu. Sebut daging babi. Bila daging pun haram, tulang macam, bulu macam, kulit pun macam. Kalau daging pun haram, itu kaedah orang pakai.
Kaedah orang tak ada akal, daging je haram, tai tak apa, baik sebut macam tu. Air kencing tak apa, yang haram apa? Babi, daging babi. Kan pengap tu, kan pengap. Orang berakal takkan faham macam tu. Takkan nak faham wala taqrabuz zina. Agak-agak boleh faham kan, saya agak-agak saya nak sebut apa kan. Saya sebut pun jijik dengar. Yang tu ni tak urai macam tu. Pasal apa? Dia urai macam tu, nampak sangat masyarakat yang dia ni bengap. Mufti bengong. Mufti pasti berdengung. Pasal apa? Yang tu orang bodoh-bodoh pun faham. Maksud jangan hampiri zina, maksudnya hampir pun tak boleh, tambah zina. Boleh. Itu maksud dia macam tu. Ni kalau daging juzuk yang jadi utama dan matlamat sembelihan pun haram, tambah yang bukan daging. Senang je nak faham. Kalau Quran sebut juga, contoh fahaman zahiriah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu kata pada mak bapak kamu uffin, dengan mana atadajjaru, jemulah mak, boring lah mak nak suruh macam-macam ni. Dahaka cakap macam tu, walaupun dengan bahasa yang selembut-lembut bahasa. Quran kata apa? Jangan cakap kasar, jangan cakap uffin, jangan cakap jemu, boring. Tak ada satu pun ayat Quran yang melarang sepak, lempang, sepak. Tak ada. Sepak apa? Mak, bapak. Tak ada. Kalau faham buah biah macam mana? Tak bagi cakap aja. Lempang tak apa. Pasal apa? Yang haram cakap. Lempang tak apa. Kan pengap tu fahaman zahiriah ni. Fahaman zahiriah juga akan sesat faham macam mana? Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang kat dunia ni dia buta, akhirat esok pun dia akan buta tak? Nyanyi lah orang buta. Buta di sini akan buta kat di sana. Maksud dia macam tu kan, siapa faham macam tu memang bengam. Ni puak zahiriah. Banyak kalau tengok ayat Quran yang akan jadi salah faham disebabkan kaedah-kaedah Wahabiyah ni. Pasal apa? Kaedah Wahabiyah adalah kaedah zahiriyah. Dia pegang dengan zahir. Translate word by word, literally. That's only. Seolah-olah itulah yang mesti dia fahami. Yang tu masalah. Sedangkan kalau akal yang waras, dia akan ada pencerahan, dia akan ada suluhan, dia akan ada satu kefahaman yang kita tengok, Masya Allah, ulama gitu, pandainya mereka, cekapnya mereka. Pasal apa? Mereka ni adalah orang muttaqin, iman dia, kaedah-kaedah yang ada pada dia satu hal, nisbah takwa dia, akal dia kalau kita pandang tu, fahaman dia pada la ilaha illallah yang ditanzihkan Allah Ta'ala, yang tu ayat muhkam tu, la ilaha illallah, tak ada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Jelas sangat kefahaman dia, yang dia tidak akan memahamkan ayat-ayat yang secara zahir dan literal itu, memahamkan benda-benda yang boleh mewahamkan salah akidah dalam bab ketahanan. Mereka akan biarkan hanya dengan fahaman secara literal tersebut. Bahkan dia akan selesaikan, habis-habis tidak, macam kaedah saya sebut tadi. Apa dia? Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Mesti bukan makna yang macam mana terjemah. Atau apa makna dia? Wallahu alam. Inilah akidah yang selamat. Yang ni bawa akidah salaf. Inilah akidah salafus soleh. Kalau akidah khalaf dengan kaedah khalaf, nanti. Saya cuma nak sebutkan mustahil. Dan yang ni lah antara motif kita belajar hukum akal ni. Kita belajar hukum akal bukan nak belajar pandai matematik, belajar ilmu apa, kuadratik, belajar apa, pemfaktoran, belajar hukum akal ni nak belajar ilmu pelayaran, belajar longitude, latitude. Tak, kita akan belajar tu. Belajar akal ni apa? Supaya betul bab ketuhanan, betul bab kerasulan. Belajar hukum akal bukan semata-mata hukum akal untuk cerdik akal, untuk jadi pakar matematik. No. Tapi kita belajar hukum akal untuk jangan silap dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dan apa ketetapan yang telah ditetap oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Itu sekali lalu. Itu dululah. Nak sambung nanti panjang sangat. Maka mustahil, nisbah apa dia akan sebut, macam mana pembahagian wajib tu ada daruri, ada nazari, ada zati, ada li ghairi,
ada zati mutlak, zati muqayyad, bab mustahil pun sama juga pembahagian dia. Itu dulu soalan kalau ada. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.